Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Rozita Mustafa, pada semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana menghimpunkan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan menambah iman kepada Allah SWT. Mempelajari sirah Nabi ni satu kemestian dalam hidup. Sebab itu para sahabat berkata, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami mengajar anak-anak kami untuk memahami sirah Nabi sebagaimana kami mengajar mereka untuk memahami Al-Quran. Kata siapa ini? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Mirza Abdullah Al-Masahlan, sila-sila Rehan, semua yang hadir pada tengah hari ni. Siapa yang bersahati nak derma bintang, nak infak bintang kepada kami, ahlan wa sahlan. Lina Mukmin, barakallahu fikum. Muhammad Khairi, jazakallahu khairan. Stephen Roma. Buku yang saya pilih tengah hari ni tuan-tuan daripada kitab yang bertajuk Mudahnya Sirah Nabi SAW. Mudahnya Sirah Nabi SAW. Jadi buku ni satu buku yang sangat menarik karangan Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Mari kita baca sikit tentang Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah ni, tentang latar belakang beliau, ya. Siapakah Al-Imam Izzuddin Ibn Jama'ah. Jadi dengar sama tuan-tuan ni. Baik. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang telah menggunakan golongan beriman seorang utusan di kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mengajar mereka kitabullah dan juga hikmah. Salawat dan salam buat Rasulullah SAW yang berrahmat, penyeru kepada taubat, juga kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan pengikut baginda hingga hari kiamat. Saya bersaksi dan yakin tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan saya juga bersaksi bahawa penghulu kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Jadi buku ni adalah hasil terjemahan, tak seberapa lah jika nak dibandingkan dengan kitab asalnya yang ulung lagi manfaat, dikarang oleh ketua hakim di Mesir, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Izzuddin Abu Umar Abdul Aziz bin Imam Badruddin Muhammad bin Sa'adullah bin Jama'ah Al-Hamawi Al-Dimashqi Al-Misri Al-Kinani Al-Syafi'i. Meskipun ini bukanlah jauhar untuk melaksanakannya, tapi buku ni tetap diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai satu komunikasi bagi majoriti umat manusia di rantau Asia Tenggara, itu Melayu, agar dapat saya menabur bakti menyebarluaskan karya warisan umat Islam yang begitu berharga, khasnya mereka yang tidak fasih bahasa Arab negara kita. Di samping itu, kitab ini juga diterbitkan dalam sebagai usaha membantu mereka memahami sirah Nabi SAW. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir saya bintang pada pagi ni, tengah hari ni. Itu saya ceritakan tentang perjalanan terakhir sebelum pulang dari Madinatul Munawwarah, Madinah Nabawiyah. Ini kita baca kitab Nabi SAW, ya. Jadi ini merupakan satu penjelasan sekaligus sebagai jalan meneladani petunjuk Nabi SAW dan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Kerana cinta pada Nabi SAW adalah perlu dibuktikan, dan bagaimana nak cinta kalau tak kenal, ya. Bersama naskah ini saya lampirkan biografi penulis, pengenalan dan 10 prinsip ilmu dan juga yang penting dan muktabar dalam mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian ada glosari, ada kunyah ni makna gelaran, cerita tentang tokoh, tempat, kabilah, peralatan, macam-macam ada dijelaskan dalam buku ni. Buku Mudahnya Mengenali Rasulullah SAW, Mudahnya Sirah Rasulullah SAW. Saya bacakan sikit isi kandungannya. Tengok ni. Alhamdulillah semua. Boyam, alhamdulillah. Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat dalam kongsian tengah hari ni. Alhamdulillah. Masya Allah, dari Medan, Indonesia pun ada. Mahadi Dafi. Ya. Baik, dalam buku ni kita akan lihat tentang pengenalan Nabi kita SAW, perwatakan dan kepribadian baginda, tanda-tanda kenabian Nabi. Ini yang akan saya bacakan nanti, Anak-anak Nabi. Mengenali anak-anak Nabi itu hukumnya sunat muakkad. Macamlah sembahyang sunat sebelum zuhur yang kita kerjakan, ba'diyah zuhur yang kita kerjakan, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, qabliyah fajar,
Itu merupakan hukum sembahyang sunat nafilah yang muakkad. Maka mengenali anak-anak Nabi pun begitu juga hukumnya. Sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Kemudian mengenali bapa-bapa dan ibu-ibu saudara Nabi SAW. Kemudian mengenali para isteri Nabi SAW. Kemudian dalam buku ni juga menceritakan tentang para sahaya. Sahaya ni hamba Nabi SAW. Kemudian ada para pembantu Nabi SAW. Tahu tak tuan-tuan, pembantu-pembantu Nabi yang sangat setia ni mengambil apa sahaja tanggungjawab yang diberikan. Tapi dalam banyak-banyak tanggungjawab yang digalas itu, ada 2 sahaja yang Nabi tak benarkan sesiapa pun melakukannya. Nabi akan buat sendiri. Tahu tak? Tahu tak tahu? Tak tahu nak bagi tahu ni. Kata Syekh Al-Alim Al-Murabbi Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau yang bertajuk At-Taratib Al-Idariyah, ada 2 perkara yang Nabi takkan suruh sesiapa pun lakukannya. Baginda akan buat sendiri sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, nanti saya akan jelaskan. Sabar dulu. Terima kasih pada sahabat yang begitu pemurah derma untuk saya star pada tengah hari ni. Siapa nak belanja, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kemudian para pembantu Nabi, para maula. Maula ni apa beza dengan hamba? Abid, ibad. Ya, mawali. Mawali, maksud mawali, adakah mawali mufradnya maula yang kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kenapa pula maula maksudnya kat situ tuan, kat sini maksudnya hamba? Ini istimewanya bahasa Arab. Puak Dayan, ahlan wa sahlan semua. Ahlan wa sahlan. Kemudian para penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada katabah. Katabah ni para penulis, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian para utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang bang. Kita panggil tukang bang Bilal. Nuriza Abdullah. Hashim Syamsuddin. Kita panggil Bilal. Bilal tu dalam bahasa Arab merujuk pada nama, macam nama orang lah. Ahmad, Qasim, Umar. Bilal nama orang. Kalau kita sebut Bilal, aina Bilal, aina Bilal. Orang Arab dia tak tahu Bilal yang kita maksudkan tu muazzin. Dipanggil tukang bang itu muazzin, bukan Bilal. Kita ni yalah, kerana glamour sangat nama Bilal tu, kita menganggap Bilal tu satu perkataan merujuk kepada tukang bang. Sebenarnya orang Arab tak panggil begitu, Baik. Kemudian fasa ke-13 menceritakan tentang para gubernur Nabi SAW dari pelbagai wilayah. Siapa yang Nabi lantik. Kemudian ke-14 menceritakan khidmat para sahabat kepada Nabi. Ke-15 menceritakan senjata dan peralatan milik Nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, semua peralatan Nabi ni ada nama-namanya. Terima kasih. Ramai yang derma saya bintang tengah hari ni. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jadi segala pemilikan Nabi, benda-benda yang Nabi miliki ni, apa-apa sahaja Nabi bagi nama padanya. Kuda Nabi ada nama, unta, keldai dan sebagainya. Bahkan baju besi Nabi pun Nabi ada meletakkan nama untuknya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian binatang dan jenis tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir sekali menceritakan tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya buku lagi tuan-tuan, pada muka surat 147 ada apa tahu? 147 tuan-tuan akan lihat ada gambar-gambar artifak Nabi SAW yang dikumpulkan. Tengok dari tak buku ni. Alhamdulillah, walaupun Ibn Jama'ah tak mengumpulkan gambar-gambar ni, tapi kami telah adakan di Telaga Biru research, bahagian research R&D letakkan gambar ni. Apa ni? Bekas minuman Rasulullah SAW, bekas simpanan air yang pernah digunakan oleh Nabi SAW, bekas tempat penyimpanan jubah baginda SAW. Apa ni? Bekas tempat penyimpanan capal Nabi SAW. Ni kemudian lah masyarakat kemudian Turki Osmania buat bekas tempat simpanan gigi Rasulullah SAW. Ya, apa lagi? Kotak yang menyimpan jubah Rasulullah SAW. Ni selai rambut Rasulullah yang disimpan di Masjid Al-Mansuri Al-Kabir, Lubnan. Ni pula selai rambut Rasulullah SAW yang disimpan di Museum Topkapi, Turki.
Nampak Nanti tuan-tuan nak pergi ke Turki boleh pergi bersama dengan kami, Zahazan Travel. Bukan setakat perjalanan biasa-biasa, tapi perjalanan penuh dengan modul pendidikan, pengisian, jalan-jalan cari iman. Nak tak? Nak pergi travel ke Uzbek, pergi dengan kami nanti. Nak pergi umrah boleh pergi dengan Zahazan Travel. Nak pergi ke mana, ke Palestin, nak pergi ke Jordan, nak pergi ke Maghribi, nak pergi ke Spain, boleh pergi dengan Zahazan Travel. Nak pergi ke tempat-tempat yang nyatakan di sini. Lagi apa ni? Ni helaian rambut Rasulullah SAW. Ketika Nabi bercukur dalam program haji, Hajatul Wada' tu, maka para sahabat berebut-rebut ambil janggut dan juga ambil rambut Nabi SAW. Antaranya Khalid Walid radhiyallahu anhu, yang telah meletakkan rambut Nabi itu dalam serban beliau. Dan beliau berkata, setiap kali aku masuk peperangan dengan keberkatan rambut Nabi SAW, aku mohon kepada Allah SWT, maka Allah beri kemenangan kepada aku. Aku tak pernah pun tewas dalam mana-mana peperangan dengan berkat Rasulullah SAW. Ya, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau ada di kalangan anak cucu yang sakit, akan merendamkan contohnya rambut Rasulullah SAW itu dan bagi mereka minum dengan izin Allah SWT, maka penyakit mereka menjadi penawar, sembuh. Baik tuan, ini kesan tapak kaki Rasulullah SAW. Bukan saja makam Ibrahim yang ada dekat Kaabah tu, ini tapak kaki Rasulullah SAW pun ada disimpan. Ini capal Rasulullah SAW. Ini surat Rasulullah SAW kepada Muqawqis, maharaja yang ada di Mesir pada masa itu. Beliau tidak masuk Islam, tapi beliau telah pun menerima Islam, membayar jizyah dan menghantar 2 orang perempuan sebagai hadiah hamba kepada Rasulullah SAW. Seorang daripadanya akhirnya menjadi sahaya Rasulullah yang melahirkan untuk Nabi putera yang bernama Ibrahim. Okey. Ini adalah pagar makam Nabi SAW di Masjid Nabawi. Yang kita nampak dalam video orang hantar banyak-banyak tu masuk dalam makam Nabi, itu bukan makam Nabi, itu makam Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Ni bilik khusus Istana Topkapı Turki yang menyimpan artifak-artifak Rasulullah SAW dan para sahabat. Ialah dulu kerajaan Turki Osmani, mereka kuat, mereka menaungi negara Islam, maka semua yang berkaitan dengan Nabi para sahabat disimpan di Topkapı. Ini sarung pedang Rasulullah SAW. Ini pedang Rasulullah SAW. Kemudian busur panah Rasulullah SAW. Kemudian pedang Rasulullah SAW bernama Al-Ma'thur. Ini pedang Rasulullah SAW bernama Al-Hataf. Banyaklah benda lain yang ada dalam buku ni. Boleh tuan-tuan lihat, anda tuan-tuan memiliki kitab yang bertajuk Mudahnya Sirah Nabi SAW. Salih Basirun, ahlan wa sahlan. Siapa yang dapatkan buku ni, harganya cuma RM49. Tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telaga Biru online. Tekan perkataan www.telagabiru.com.my. Dapatkan buku ni. Mudahnya Sirah Nabi SAW, satu buku karya seorang ulama bernama Izzuddin Jama'ah yang berusia ratusan tahun. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita dan mudah untuk dibaca. Saya cuba baca untuk tuan-tuan tajuk yang saya janjikan, iaitu dalam bab mengenali mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang memiliki kitab ni, boleh lihat pada muka surat 47. Ahmadi Zainuddin yang telah beli dekat biasa buku baru ni, boleh lihat pada muka surat 47. Lihat muka surat 47 daripada kitab ni yang menceritakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim alladhi a'jaza al-fusaha wa a'yahum an ya'tu bi suratin mislihi walau yasta'anu bi jami'il khalqi wa inshiqaqul qamari lahu bi Makkah isa'alahu kufaru Quraisyin ayatan wa nab'ul ma'i min asabi'ihi tahira wa takthiru ta'ami wa tasbihuhu wa haninul jiz'i wa taslimul hajari wa shakwal ba'iri wa tadhalluluhu wa shahadatu dhi'bi wa takallumu dhira'il masmumati wa raddu aini Qatada bin An-Nu'man ba'da an nadarat fakanat ahsana ainaihi wa ahaddahuma. Al-Quran Karim merupakan petunjuk yang merupakan mukjizat Nabi SAW yang telah melemahkan semua orang. Mereka tidak mampu untuk mencipta walaupun satu surah seumpamanya, walaupun mereka berusaha mendapatkan pertolongan daripada semua makhluk. Yang kedua, mukjizat Nabi kita SAW juga adalah terbelahnya bulan oleh baginda di Mekah ketika kaum Quraisy mencabar baginda menunjukkan bukti kenabiannya.
Di surah Al-Qamar Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wa insyaqal qamar. Menceritakan tentang terbelahnya bulan sebagai satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat Nabi yang disebut oleh Imam Izzuddin bin Jama'ah. Kemudian terpancarnya air dari jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam peristiwa di Hudaibiyah, ketika kaum muslimin menanti kebenaran untuk masuk ke Mekah bagi menunaikan umrah, tiba-tiba mereka terhalang. Maka air yang ada bilangannya sedikit, tak mencukupi. Maka Nabi SAW telah pun meminta air dibawakan dan baginda telah mendoakan, dan terpancarlah air daripada jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam, jari jemari yang mulia itu. Ini juga mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beratus-ratus orang sahabat dapat mengambil air yang suci, yang bersih, yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, apakah lagi? Kemudian diberkati dengan banyaknya makanan yang sedikit, dibanyakkan makanan yang sedikit, dan bertasbihnya makanan di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tuan, banyak pula hadiah kat saya, bintang-bintang ni. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu anna kulla khair. Ya, terima kasih kerana sudi menderma untuk hamba Allah ni. Baik. Jadi apa lagi? Makanan sedikit menjadi banyak. Contohnya dalam peristiwa yang berkaitan dengan peperangan Khandaq. Ketika itu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu telah menjemput Nabi untuk hadir ke rumah. Ada sedikit habuan makanan hidangan untuk Rasulullah SAW. Hanya seekor kambing yang kurus, yang disembelih khusus untuk Nabi. Dan beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, cukuplah makanan ini untuk sekitar 3-4 orang, 5 orang datang makan di rumah. Maka Nabi menjemput ke semua para sahabat yang sedang menggali parit. Bayangkan bilangan mereka ratusan orang. Nak datang makan kambing kurus, kecil, yang hanya disiapkan oleh Jabir bin Abdullah untuk Rasulullah SAW dengan katalah 4-5 orang sahabat sahaja. Tiba-tiba yang datang semua sahabat yang terlibat dalam penggalian parit. Kan dalam perang parit kan, maka telah dimunculkan idea untuk menggali parit oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bekalkan pengalamannya dalam bangsa Parsi dahulu. Kalau terancam, maka orang Parsi akan mengambil hilah strategi menggali parit, menghalang kemarahan musuh. Maka Nabi SAW telah meraihkan pandangan Salman Al-Farisi itu. Umat Islam telah menggali parit bagi menghadapi ancaman tentera musuh yang datang dalam jumlah 10,000 orang untuk menyerang Madinah. Bayangkan tuan-tuan, umat Islam menggali parit pada masa itu dengan serba kekurangan, kesederhanaan, makanan tak cukup. Tiba-tiba datang Jabir bin Abdullah Al-Ansari menjemput Nabi SAW untuk makan di rumahnya dan beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada sedikit makanan kat rumah. Rasulullah pilihlah 4-5 orang untuk hadir ke rumah saya. Tiba-tiba Rasulullah memanggil semua tentera Islam yang menggali parit. Bayangkan bilangan mereka berapa ratus orang tuan-tuan pada masa itu. Syidah Saman, Allahu Akbar. Maka Nabi telah pesan kepada Jabir bin Abdullah supaya jangan turunkan makanan dari dapurnya sehingga aku datang, kata Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW datang, Rasulullah telah pun memberi makan kepada semua sahabat, menyediakan, menghidangkan, memberikan makan kepada semua sahabat itu. Semua dapat bahagian, bertambah-tambah pun tak habis-habis tuan-tuan. Ini mukjizat Rasulullah SAW kita. Sehingga ada baki lagi Rasulullah makan yang terakhir sekali, dan ada lagi ditinggalkan untuk Jabir dengan isterinya dan anak-anak mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan betapa hebatnya mukjizat Rasulullah SAW. Lagi apa disebut di sini, iaitu wahaninul jiz'i, dan bunyi esakan tangisan tunggul kayu di depan Nabi SAW. Ini adalah berkaitan dengan kisah di Madinah. Nabi SAW sebelum dibina bagi baginda satu apa dipanggil sebagai mimbar khutbah oleh sahabat yang kaya. Sebenarnya itu Nabi menyandarkan badan baginda yang mulia itu kepada pokok kurma yang ada dekat bahagian hadapan Raudhah tu. Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama dengan saya tunjukkan tempat tu nanti tuan-tuan. Tiang-tiang yang ada dalam Raudhah tu ada tulis tiang Taubah, tiang Haris, tiang Nakhla.
Tiang Nakhlah ni maknanya kat situ ada pokok korma, yang pokok korma itu menjadi tempat sandaran Nabi SAW. Nabi sandar kat situ. Tiba-tiba bila dibina untuk baginda satu mimbar untuk menyampaikan khutbah yang terdiri daripada 3 anak tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3, kemudian pelantarnya, maka Nabi tidak lagi menyandarkan badan baginda di pokok korma itu sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pada satu ketika pada waktu itu kedengaran suara tangisan, dan semua sahabat menjadi hairan, melihat, memandang, memantau mana datang suara. Rupa-rupanya suara itu datang dari pokok kurma yang tidak lagi menjadi tempat sandaran Nabi SAW. Tunggul ni. Ya, tunggul itu menjadi sedih kerana Nabi tidak lagi menyandarkan badan baginda yang mulia kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-tuan datang menunaikan ibadah umrah bersama kami, saya tunjukkan tuan-tuan tempat ni. Nak tak? Satu-satu. Wahana Zainal Abidin marilah pergi umrah bersama kami. Kami ada trip bulan 8, 9, 10, 11 dan 12. Bulan 12 insya-Allah saya pimpin sendiri grup. Saya difahamkan ada sikit saja tempat yang tinggal, maka bagi tuan-tuan jangan nanggu-nanggu lagi lah, kerana tempat sangat terbatas sekarang. Tiket kawan-tuan tak banyak jadi segeralah berdaftar dengan kami untuk pergi umrah bertarbiyah bersama dengan Zazan Travel. Jom Fatimah Ahmad, ajak suami, ajak isteri, anak-anak, orang keluarga. Perjalanan kita bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah, insya-Allah. Ada modul tau. Balik nanti pun ada program menyukat iman, memastikan kesuburan iman berlanjutan walaupun kita sudah pulang dari bumi pilihan Tuhan. Itu keistimewaan travel dengan kami, insya-Allah. Baik, jadi pokok kurma ini menangis kerana Nabi sudah meninggalkannya, dan akhirnya Nabi SAW telah pun mengatakan kepadanya, kamu akan dapat tempat untuk bersamaku dalam syurga. Bayangkan pokok kurma yang tak mengerti apa-apa, yang merupakan pohon biasa ni pun tahu kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pada ini tidak mempertahankan Rasulullah SAW, tak ambil peduli tentang sirah Nabi, tak membacakannya dalam keluarga, takut-takut anak-anak kita kenal pemain bola sepak dan artis ni melebihi kenal mereka kepada Rasul pilihan Tuhan yang akan beri syafaat kepada kita di akhirat nanti. Bimbang tak tuan-tuan? Perlu kita ada kebimbangan ni. Ambillah peluang untuk membaca kisah-kisah Nabi, sirah Nabi, seperti contohnya daripada buku yang kecil ni, tapi manfaatnya besar insya-Allah. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Dapatkan tahu dekat www.telagabiru.com.my. Secara online. Sekarang orang semua online kan. Nanti kita baca dari buku ni. Boleh baca sendiri je kat rumah sebenarnya. Osman Man, Yang Mulia Tengku Murni, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum ya. Lagi apa? Wa syahadatu zi'bi. Syahadatu zi'bi. Wa syakwal ba'ir. Syakwal ba'ir maknanya pengaduan seekor unta, iaitu Rasulullah SAW hadir ke rumah seorang sahabat. Tiba-tiba unta peliharaannya datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sedih. Sebagaimana Nabi SAW boleh cakap dengan haiwan, maka unta pun boleh cakap dengan Rasulullah SAW. Binatang yang ada pada zaman Nabi boleh bercakap dengan Nabi SAW, seperti disebut oleh Imam Qadhi Iyad dalam buku beliau yang bertajuk Asy-Syifa, bahawa ada banyak kes dalam hadis menunjukkan binatang bercakap dengan Rasulullah SAW. Contohnya dalam kes unta ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih wajahnya. Dia bercakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, tuan aku ni menyuruh aku untuk kerja yang berat-berat, tetapi makan aku tak seberapa, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil lelaki tersebut. Tuan unta dan berkata kepadanya, hai tuan unta, bertakwalah engkau pada Allah. Saudara, takwalah engkau pada Allah terhadap unta yang Allah beri kepada engkau ini, amanahkan kepada engkau ini. Memanglah zahirnya nampak macam engkau punya, tapi sebenarnya dia milik Allah. Allah bagi engkau pegang sebagai amanah. Dia mengadu kepada aku, kata Rasulullah SAW, bahawasanya engkau menyuruh dia kerja yang berat-berat, tapi makannya tak cukup, wahai saudara. Bertakwalah engkau pada unta ini. Takwalah engkau pada Allah terhadap unta ini. Ini style usul orang Arab lah. Ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fi hadhihi al-ajma. Takwalah engkau pada Allah terhadap
Orang perempuan, bertakwalah kau kepada Allah terhadap binatang peliharaan yang kau nampak macam kau punya, kau layak menyuruh dia buat kerja apa sahaja. Betul lah tu. Tapi simpatilah kepada makan, tidurnya, tempat tidurnya. Janganlah kau bully dia habis-habisan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi disuruh kita untuk menunaikan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang Nabi SAW bercakap dengan unta. Ya. Seterusnya wasyaratu zi'bi, dan persaksian serigala. Tahu tak kisah macam mana? Ada sahabat Nabi pada masa itu, beliau ni masih lagi belum Islam, merupakan seorang Yahudi. Beliau membela kambing. Tiba-tiba dalam perjalanan membela kambing ini, seekor pada kambingnya dirembat, ditangkap, diterkam, dilarikan oleh seekor serigala. Maka lelaki ini mengejar serigala tersebut dan berjaya mendapatkan kambingnya balik semula. Berani ni tuan-tuan ni. Kita tengok anjing pun kalau seorang-seorang takut juga. Anak-anak kalau anjing tu besar. Ini sahabat ni berani. Dia pergi kejar, dia pergi hambatnya serigala itu. Serigala tu pun lepaskan kambing itu. Tuan-tuan, dia pun lega tengok kambing tu berjaya didapatkan semula. Tiba-tiba serigala tu duduk tak jauh, serigala tu bercakap dalam bahasa Arab padanya. Wahai lelaki, bertakwalah engkau pada Allah terhadap binatang yang Allah jadikan sebagai makanan untuk aku. Terkejut dia tuan-tuan, tengok serigala bercakap. Ya, terkejut dia serigala bercakap. Lalu tidakkah kau tahu di tempat kau ni telah lahir dibangkitkan seorang Nabi, ya, yang akan menunjukkan kamu pada urusan, beritahu pada kamu tentang hari kiamat dan sebagainya. Maka lakinya pun terkejut dia. Dia pun lekah-lekah pulang, membawa kambingnya dan mencari Rasulullah SAW dan menceritakan pengalaman itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah beritahu besok sebelum kiamat akan berlaku lagi perkara seperti ini, iaitu binatang boleh bercakap pada waktu itu. Dan lebih dahsyat lagi, Nabi turut menyatakan tanda kiamat lagi yang lain. Nanti seorang lelaki akan pulang ke rumah, tiba-tiba pehanya, peha bagaimana tuan-tuan? Peha betis bawah ya, peha atas. Ketika dia nak bersama dengan isinya, maka pehanya akan bercakap pada isinya, wahai perempuan, ketahuilah bahawa suamimu telah bersama dengan seorang perempuan yang haram baginya, maknanya telah melakukan zina. Terkejut tuan-tuan ya, pada masa itu peha seseorang akan bercakap, beritahu pada pasangannya, beritahu pada isinya tentang kejahatan yang dia lakukan, perkara fahsyat dan mungkar. Itu tanda kiamat. Dan begitu juga sebaliknya. Seorang lelaki pulang ke rumah, tiba-tiba isinya, bahagian peha isinya akan berkata kepadanya bahawasanya isinya telah melakukan perbuatan yang haram, berzina semasa ketiadaannya. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ya, Sofia Said, masya-Allah, barakallahu fikum. Kita mohon kepada Allah Taala supaya selamat daripada fitnah dunia akhir zaman, tuan ya. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW, iaitu doa ni tuan-tuan amalkan tahu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa as'aluka an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi fitnatan biqaumin fatawaffani ilaika ghayra maftun faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Panjang ni doa ni. Siapa yang nak doa ni masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti sahabat-sahabat saya, admin akan masukkan doa-doa yang menarik ni. Penting tau doa ni untuk dibaca. Kata para sahabat, belajarlah doa ni. Abdullah bin Mas'ud kata, belajarlah doa ni, hafallah doa ni. Kan doa ni satu keberkatan, kebaikan. Apakah doa ni tuan-tuan? Saya ulang sebenarnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amal yuballighuni hubbaka. Apakah maksudnya tuan-tuan? Terima kasih yang hadiah pada saya bintang-bintang. Tak dapat pergi ke bintang tapi ramai orang hadiah bintang. Terima kasih Ustaz Hafiz Sadiqin.
masuk ke grup Telegram sahabat Ustaz Zazan. Nanti doa ni akan dikongsi bersama. Apakah maksud doa ni tuan-tuan? Ya Allah, aku pohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta padamu kecenderungan untuk melakukan amal soleh, fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan maksiat, perkara-perkara mungkar. Wa antaghfir li wa tarhamani. Ya Allah, rahmatilah aku, ampunkan dosa-dosaku. Wa idza aradta biqaumin fitnatan. Ya Allah, kalau engkau mengkehendaki berlakunya ujian dalam agama kepada manusia ini, faqbidni ilaika ghayra maftun, maka selamatkan aku daripada fitnah tersebut. Matikan aku dalam keadaan jauh dari fitnah tersebut. Fitnah agama ni bahaya tuan-tuan ni. Fitnah harta pun bahaya juga. Tapi fitnah agama ataupun ujian dalam agama lebih berat lagi. Ya, ada orang sanggup murtad kerana tak cukup wang. Ada orang sanggup murtad kerana penyakit dirawat oleh orang tertentu yang bukan Islam. Bahaya kan tuan-tuan? Orang masuk dalam Facebook, dalam apa semua, Instagram pada ini, orang boleh merawat orang kaedah tertentu dengan syarat kena masuk agama tertentu. Boleh murtad dia di setengah-setengah tempat dalam dunia Islam menjadi fitnah pada ini. Jadi kita mohon pada Allah supaya selamat daripada fitnah dalam agama. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Ya Allah, kalau berlaku satu ujian dalam agama yang menyebabkan manusia meninggalkan agama, selamatkan aku daripada ujian itu. Macam Dajjal contohnya. Dalam keadaan aku dimatikan, aku selamat daripada ujian agama yang bersifat agama itu. Lagi apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku pohon kepadamu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Wa hubba amal yuballighuni hubbika, dan cinta kepada amalan-amalan yang menyampaikan aku kepada cinta padamu. Boleh tuan-tuan? Boleh amalkan? Panjang saya ijazahkan kepada tuan-tuan untuk amalkan doa ni nanti Ustazah Nurilis tu masukkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Jom masuk kat situ, ada bagai tazkirah, doa, petua yang dikongsi bersama-sama. Lagi sekali saya baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir li wa tarhamani. Ya Allah, aku pohon padamu kecenderungan buat taat, kekuatan meninggalkan maksiat. Ya Allah, jadikan aku cinta pada orang miskin. Ya Allah, beri pada aku keampunan, beri kepada aku rahmatmu. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Ya Allah, kalau berlaku ujian daripada agama manusia ini, maka matikan aku dalam keadaan selamat daripada ujian tersebut. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta pada orang cinta kepadamu. Wa hubba amal yuballighuni hubbaka, dan aku mohon padamu perkara-perkara yang menyebabkan aku sampai pada kecintaan padamu. Ahlan wa sahlan, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Rozia Arifin, terima kasih semua. Jadi dalam perkara yang nyata kat sini, iaitu ujian yang berlaku pada manusia akhir zaman adalah ujian seperti digambarkan tadi. Nanti nanti anggota-anggota sulit boleh berkata-kata pada masa itu bagi memberitahu pasangan seseorang bahawa pasangannya itu telah khianat padanya tuan-tuan. Ini tanda akhir zaman. Kiamat dekat nanti akan berlaku suasana macam tu. Nasi jaragan. Barakallahu fikum Saudah wasalan. Dah share pada teman-teman ke? Yang mulia Tengku Murni dah share dah. Ada adik-adik ke, sahabat yang tengah berehat tengah hari ke, sambil baring-baring, sambil kailullah, boleh dengar kuliah ni. Siti Nur Muhammad Ali, barakallahu fikum. Baik, lagi apakah mukjizat Nabi kita dalam kitab Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Jama'ah ini? Yang seterusnya beliau berkata, wa takallum adh-dhira'i al-masmumati. Racun pada anggota kambing yang dihantar kepada Nabi untuk dinikmati sebagai hidangan, itu beritahu kepada Nabi bahawa dia telah pun diracun. Ini berlaku dalam pembukaan Khaybar. Semasa pembukaan Khaybar, untuk pengetahuan tuan-tuan, maka seorang perempuan Yahudi telah pun memberi hadiah kepada Nabi kambing dimasak enak, kambing panggang.
Dia mengetahui bahawa Nabi suka bahagian zirak. Zirak ni bahagian peha kambing. Ya, dimasak dengan aroma tertentu, dengan rempah tertentu. Maka Nabi SAW telah pun ingin makan bahagian itu. Tiba-tiba bahagian tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah diracun. Maka Rasulullah SAW pun panggil wanita Yahudi yang memberi makan kepada Rasulullah itu. Kita boleh makan makanan orang Yahudi, ya, orang Kristian. Kerana ini satu kelebihan dalam Islam yang Allah beri sebagai keringanan. Kalau kita pergi travel ke negara-negara Eropah sebagai contohnya, kita boleh makan makanan orang Yahudi, orang Kristian. Mereka pun menyembelih macam orang Islam juga. Bahasan ni panjanglah tuan-tuan, tapi kita boleh lihat dalam fatwa para ulama. Antaranya Syekh Mustafa Zarqa, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili. Kebanyakan ulama Islam mengatakan kelonggaran itu kekal sampai ke hari ini, ya. Baik. Pak Hamka pun mengatakan benda yang sama. Jadi ini adalah merupakan satu mukjizat Nabi. Nabi telah memanggil Yahudi tersebut dan dia mengakui, dia mengatakan bahawa aku nak test betul tak engkau ni Nabi. Kalau Nabi tentu kau akan selamat, kalau engkau bukan Nabi kau akan mati. Cerita racun ni punya 1400 tahun lalu telah berlaku kepada manusia pilihan Allah. Apatah lagi kita pada hari ini yang lebih terdedah kepada keadaan semikian, kerana kita pun tidak ada wahyu, kita pun tak ada firasat, kita pun lemah iman, tak macam orang yang terdahulu, macam Nabi, para sahabat, para salafus salih. Mereka mendapat petanda-petanda tertentu. Walaupun seorang sahabat yang makan bersama dengan Nabi, beliau telah pun keracunan dan meninggal dunia. Dan terdapat pendapat mengatakan bahawa wanita Yahudi ini telah pun dihukum qasas di atas perbuatannya menyebabkan kematian seorang sahabat kerana memberinya makan racun. Ya, jadi hukuman dikenakan kepada wanita Yahudi ini yang terhadap sahabat Nabi yang mati syahid ni tadi kerana makan daging yang mengandungi racun dalam keadaan Nabi SAW setengah riwayat mengatakan Nabi makan sedikit, mengatakan tidak makan langsung, ya. Maka Nabi selamat daripada racun ni. Cuma sahabat ni tadi mati kerana tak sempat, kerana telah makan daging yang beracun tadi, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, dan bagi dia juga waraddu aini Qatada bin Nu'man ba'da an nadarat. Nabi telah mengembalikan mata Qatada bin Nu'man selepas tersebut keluar dari lubang matanya. Ini seorang sahabat Nabi dalam perangan yang matanya telah pun terkeluar dari soketnya, tuan-tuan. Maka Nabi SAW telah pun mendoakannya dan mengembalikannya ke dalam semula. Dan mata itu menjadi terang, lebih terang daripada sebelah yang tak kena panah tersebut, yang tak kena senjata dalam perangan itu. Dan beliau berkata sampailah ke hari matinya, mata tersebut masih lagi berfungsi, lebih terang daripada mata yang tidak kena apa-apa berkat mukjizat doa Nabi SAW. Ini antara mukjizat yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin bin Abi Jama'ah. Ada banyak lagi. Dan Nabi pun pernah mendoakan mata Sayyidina Ali dalam perang Khaybar, dalam penawanan tentera Islam terhadap Yahudi Khaybar yang saya ceritakan tadi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dicari oleh Nabi, dan Nabi telah menyatakan bahawa aku akan berikan panji-panji ini kepada seorang yang cintakan Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat berebut-rebut untuk dapat kemuliaan itu, termasuk Umar Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Tiba-tiba pada keesokan harinya yang Nabi cari ila Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan bermakna sahabat-sahabat lain tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Nabi nak menceritakan makam Sayyidina Ali yang sangat tinggi dan utama di sisi Allah SWT. Maka Nabi telah memanggil Ali. Mereka berkata Sayyidina Ali kena ramat, kena sakit mata. Nabi SAW telah mendekatkan wajah baginda kepada Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, dan membuat isyarat seperti ludahan dengan doa baginda, dan kedua mata Sayyidina Ali yang sakit terus pulih serta-merta. Bila mendengar tentang kelebihan mukjizat Nabi ini, seorang musuh Islam bernama Musailimatul Kazzab. Musailimah ni seorang yang juga seorang pemimpin di kalangan bangsanya, tapi kebiadabannya kerana dia mengaku dia menjadi Rasulullah juga. Dia mengatakan bahawa bumi dibahagi dua, bahagian utara diambil oleh Rasulullah, bahagian selatan dia ambil. Ni Musailimatul Kazzab. Bila mendengar Nabi telah mendoakan untuk mata seorang tenteranya, seorang sahabatnya Sayyidina Ali, sehingga pulih, maka dia pun bila mengetahui ada seorang sahabatnya yang sakit mata, dia pun buat begitu juga. Dia ludahnya mata seperti Nabi meludah pada mata Sayyidina Ali. Tapi dia ludah mata pengikutnya itu buta terus, tuan-tuan.
La ilaha illallah Rasulullah. Musailimah ni juga dengan Nabi telah pun mendoakan pada air telaga tu kurang, kering. Nabi berkomo-komo dan meludah dalam perigi tersebut. Ya, maka airnya membuak-buak keluar, melimpah-limpah keluar. Perigi beza pada telaga kan. Kalau perigi ni orang guna. Kalau telaga ni orang guna, kalau perigi ni orang tak guna, dipanggil perigi. Betul? Tu sebab pergi buta orang tak panggil telaga buta. Pergi buta, betul ya? Ya, buat yang. Ya, maka Nabi SAW telah pun mendoakan pada air telaga, membuak-buak airnya keluar. Bila keluar melimpah-limpah, dia panggil sumur pula. Kan, itu beza bahasa lah. Sumur ni bila airnya melimpah-limpah keluar banyak. Kalau airnya sentiasa digunakan, dipanggil telaga. Kalau tak digunakan langsung, dipanggil perigi. Perigi buta contohnya. Jadi tuan-tuan, si Musailimah ni bila dengar Nabi meludah dalam perigi itu berubah menjadi telaga, menjadi sumur, maka si Musailimah pun ludah juga pada satu telaga dengan sebab nak membanyakkan airnya, terus kering air itu. La ilaha illallah Rasulullah. Terus kering air itu. Tapi apa nak buat? Musuh-musuh Allah ni di kalangan pengikut-pengikut, penyokong-penyokong yang membabi buta menyokong Musailimah ini, terus menyokongnya. Walaupun mereka tahu Musailimah ini di pihak yang salah, Rasulullah itu benar. Ya, Dewi Setiawati, ahlan wa sahlan bikum. Ahlan wa sahlan ya. Terima kasih pada sahabat yang bagi saya star tau. Terima kasih, saya doakan tuan-tuan semua sihat ya. Afiat, barakallahu fikum. Baik, akhirnya wa mu'jizatuhu aktsaru min an tuhsara. Kata Izin bin Jamaah, mukjizat baginda terlalu banyak untuk dihitung secara terperinci. Banyak sangat nak diceritakan ya. Jadi ni diringkaskan mukjizat Nabi kita sallallahu dalam bahagian ni. Tengok. Ni yang bestnya buku ni, ada diagram. Kan? Topik-topiknya ringkas-ringkas, mudah untuk faham. Lepas ni cerita tentang anak-anak Nabi SAW. Dekat belakang ni ada artifak Nabi SAW. Nampak? Ya. Ada peta-peta perjalanan hidup Nabi SAW. Macam ni nampak? Ni yang best buku ni. Kalau kita tak faham pula, kita boleh check kat belakang ni, ada dia punya glosari dia. Ada toko-toko, ada nama tempat. Ya, jangan baca Baitul Muqaddis, salah, bukan Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Kalau nak sebut Muqaddis salah. Nak sebut Al-Baitul Muqaddas betul. Tapi kalau Baitul Muqaddis salah. Muqaddis maknanya menyucikan, bukan menyucikan, dia disucikan, rumah yang disucikan, Muqaddas ataupun Maqdis. Baik. Ada tempat nama Dumatul Jandal. Dumatul Jandal kat mana? Bandar yang berada lebih kurang 400 km ke arah timur laut Madinah. Baik. Iliad, ni kawasan Palestin, Ailah. Hadramaut, ada penjelasan nama tempat kat sini. Ini yang bagusnya buku ni. San'a, ya, Sukhar. Kemudian ada glosari rujukan. Ya, ni buku ni memang bagus tuan-tuan untuk tuan-tuan miliki. Mudahnya sirah Nabi kita SAW, bacalah untuk keluarga, jangan tidur pada satu malam melainkan kita dah baca satu bahagian dari buku ni yang mendekatkan diri kita anak-anak kepada Rasulullah SAW. Jom miliki buku ni. Ya, tak rugi insya-Allah ya. Pada harga RM50 saja. Tuan-tuan boleh manfaatkan sesi malam bedtime story untuk anak-anak kita membaca kisah Nabi. Kerana para sahabat berkata, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami mengajar anak-anak kami membaca sirah Nabi, mengenali Nabi, macam kami mengajar mereka membaca Al-Quran. Kami mengajar mereka memahami sirah Nabi, mengenali Nabi SAW, sebagaimana kami mengajar mereka membaca Al-Quran. Sebagai pentingnya Al-Quran, demikian juga penting membaca sirah Nabi. Baik, ada apa soalan ke tuan-tuan? Ahlan wa sahlan, Faiza. Ahlan wa sahlan semua. Kalau ada soalan apa-apa, Rosni Ahmad. Ada apa soalan ke? Macam mana dapatkan buku ni? Mana nak order? Boleh beli online, www.telagabiru.com.my. Order online. Ya. www.telagabiru.com.my, beli online. Nanti kami hantar terus ke rumah. Bagi yang nak pergi umrah dengan kami,
Tolong sahabat daripada Zazan Travel, tolong masukkan link, ataupun boleh pergi terus ke Telegram sahabat Ustaz Zazan, nanti kami updatekan kat situ ataupun boleh pergi ke Insta Zazan Travel, ataupun Umrah Zazan Travel ataupun Facebook Zazan Travel. Nanti boleh ikut jadual-jadual yang telah diletakkan untuk penerbangan Umrah, Uzbek, Baitul Maqdis sebagainya. Buku ni namanya Mudahnya Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabaria Said namanya, Mudahnya Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu ada linknya. Terima kasih Ustazah nulis, terima kasih. Mudahnya Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harganya RM49 saja untuk Semenanjung. Adik Ardiyah. Okey. Asyur Asyah. Baik. Ada persoalan ke? Bunga berguguran, ahlan sahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih kirim staff dari saya Terima kasih semua. Betul ke setiap mukjizat Rasulullah itu berlaku pada satu kali pada setiap kali? Tidak, berlaku banyak kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berlaku sekali, ada berlaku lebih pada sekali. Jadi mukjizat Nabi SAW macam banyakkan air, berlaku banyak kali dalam beberapa peperangan. Air sedikit menjadi banyak. Macam dalam kes yang lain, Nabi mengambil air daripada seorang perempuan musyrikah. Berapa harga buku ni, Haniza Abdullah? Harga buku ni RM49, 90 sen untuk Semenanjung, RM54, 90 sen untuk Sabah Sarawak. Boleh dapatkan daripada link yang telah dibekalkan tadi. Beza daripada buku ni. Ni buku tanya buku tentang kelahiran Nabi SAW ni buku ni. Buku ni lebih tebal. Ni buku Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi lebih awal daripada Ibn Jama'ah lah. Ni pada kurun ke-3 Hijrah. Ni pada kurun ke ke 9 Hijrah. Ini lebih ringkas. Ini lebih detail. Kenali Nabi kita SAW Ni kalau tuan-tuan lihat, ada penerangan, ada gambaran Ustaz Abang Fadil cara fiqahnya ni tentulah lebih lengkap, lebih besar. Tapi yang ni pun boleh kita gunakan untuk rujukan bacaan ringkas. Kadang-kadang dengan keterbatasan waktu, kan orang semua nak instant, nak cepat-cepat kan. Ni nak bawa pergi travel mungkin berat. Ini kalau kita pergi ke Madinah boleh baca sekala dalam perjalanan, dalam bas ke, dalam train ke, dalam flight ke. Bagi mutawif umrah boleh dapatkan buku ni, boleh bacakan kepada jemaah kalian. Lebih mudah untuk disampaikan, lebih ringan. Okey. Ada persoalan lagi tuan-tuan? Kita menuju ke penghujung rancangan. Terima kasih atas hadiah tuan-tuan untuk saya tengah hari ni. Maimunah, Nursia Hussein. Terima kasih. Masih kena hadir. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita adakan lagi live masa ke semasa untuk belajar, mendekati, mengenalimu wahai Rasulullah. Satu nikmat. Itulah tanda pengabdian diri kita kepada Allah. Kita mesti mengenali Rasulullah SAW. Dan memahami sirah Nabi itu adalah sebahagian daripada tafsir Quran. Zabidah Muhammad Nur. Barakallahu fikum. Baik. Cik Ica, ada apa soalan lagi? Haniza Abdullah, terima kasih. Terima kasih semua yang sudi menghadiahkan saya bintang-bintang, boyam-boyam Aziz Izzah, terima kasih. Muhammad Roni Nurizan, ahlan wa sahlan, terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan panjang umur, rezeki, sihat tubuh dan afiat, dapat pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah Saya doakan pada semua fan saya di Facebook ni, khusus untuk kalian masa di Arafah itu, di Masjid Nabawi, di Raudah. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan pada kami yang mulia Tengku Murni. Tanpa kalian tak ke manalah saya. Tanpa kalian semua tak ke manalah kami. Tak ke mana. Dengan doa tuan-tuan, dengan iringan doa tuan-tuan itu, dengan sokongan tuan-tuan yang menyebabkan kita boleh pergi jauh. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Porosni, Muhammad Syah. Terima kasih semua. Tak sempat nak sebut semua soalan. Masya Allah, Datuk Pia Muhammad pun ada juga. Terima kasih. Alhamdulillah, Datuk Pia. Alhamdulillah, Boyam.
Ah, ah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu lain. Terima kasih barakallahu fikum. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih Ana Mukhtar. Terima kasih semua. Nazin Hashim, barakallahu fikum. Aziza Arina, Aziza Arin, Zakia Ismail. Kita tutup sama kuliah kita hari ini dengan baca suratul Asr, tasbih kafarah. Moga ada apa kesilapan Allah ampunkan. Allah bagi darjat yang tinggi buat saya dan tuan-tuan. Tutup aib saya dan tutup aib tuan-tuan. Ampunkan segala kesalahan saya dan kesalahan tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa baca tasbih kafarah walaupun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu menghapuskan segala dosa kita walaupun banyak, seperti buih lautan. Selamat menaikkan salat fardu zuhur bagi tuan-tuan semua. Ya, sama kita mendatangkan doa. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan ni yang mustajab doa, maka doa ini diangkat, diterima, yang lain mendapat manfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. Ya Allah, kami mohon padamu kekuatan melakukan ketaatan, kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Jadikan kami cinta kepada fakir miskin. Jadikan kami ini sentiasa mendapat rahmat dan juga maghfirah daripada-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah mencintai segala perkara yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan jika Engkau menetapkan satu ujian dalam agama kepada umat ini, matikanlah kami dalam keadaan kami selamat daripada ujian dalam agama itu ya Allah. Kerana ia menakutkan kami, takut iman kami yang tidak kuat ni tidak memampukan kami untuk menghadapi ujian tersebut wahai Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah amin. Taqallahu minna minkum. Tadi ada bertanya tentang program Arabic for All. Bulan 8 nanti akan start. Terima kasih Zanulis. Ya Allah, Zanulis. Ya, Fatih ada jelaskan, ada link yang diberikan untuk program belajar bahasa Arab fast track. Bagi yang saya janjikan pada tuan-tuan tu, tuan-tuan masuk program ni, tuan-tuan menguasai bahasa Arab dengan cemerlang dari sudut memahami Al-Quran, memahami ibadah, boleh cakap Arab. Dengan syarat belajar betul-betul lah. Dalam 3 bulan menerusi modul yang kami tawarkan itu. Belajar online. Kalau beli kitab dia baca sendiri mungkin tak berkesan. Maka jom join kami dalam program Arabic for All. Nanti saya minta kepada Halim ke siapa Rusiti tolong masukkan dalam link kat sini. Siapa yang minat untuk masuk program Arabic for All, kita ada buat satu pelancaran semula untuk batch yang kedua. Itu batch pertama telah pun melalui program mereka, antaranya yang bahagia Profesor Datuk Muhaya, yang bahagia Datuk Dr. Fadilah Kamsa, dan ramai lagi ikon-ikon dakwah yang turut serta dalam program ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih kerana hadir. Kenang daku dan doamu. Selamat menaikkan salat fardu zuhur buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuzul Ismail, terima kasih Rosni Ismail, terima kasih semua yang hadiah pada saya. Bintang ni nak masuk program bahasa Arab, nanti kami masukkan link ya. Aurus Setia tolong masukkan link untuk program Arabic for All, Al-Arabiyah li Jami'. Ya, anak-anak kita yang tunggu SPM masuk universiti, Umul Mail, kakak tersayang, alhamdulillah, Sia Nisa, boleh masuk program Arabic for All InsyaAllah nanti dimasukkan linknya. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laila Ahmad Sharif, Boyam, terima kasih. Terima kasih semua, rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.